minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kalau ikut bab kita hari ni, kata ganti nama. Kata ganti nama tu saya, macam itulah ya. Saya, awak, mereka, kita. Itulah dalam bahasa Melayu dia macam itulah ya. Dan istilah bahasa Arabnya ad-dhamir. Kalau tak nak sebut, saya sebut baca ad-dhamir, saya sebut beserta alif lam dia. Alif lam tu kan. Tapi kalau tak nak sebut alif lam tu pun tak apa. Dhamir. Sama je, kita faham. Ya. So dhamir ataupun ad-dhamir. Dia ada dua jenis. Tengok di skrin ya, ataupun di buku masing-masing. Ada dua jenis. Dia kata ad-dhamir al-munfasil. Satu. Yang keduanya ad-dhamir al-muttasil. Berbezalah ya. Tetapi cuba kalau kita lagi turun bawah lagi, apa yang ada di situ Indah? Dalam page tu ke apa seterusnya? Apa lagi yang ada? Ada dua jenis dhamir. Dhamir ni macam tadilah, saya, kami, kita, awak berdua, awak seorang, awak semua. Itu semua ya. So, dia ada dua jenis pengguna dia. Mari kita tengok kat sini yang dia bagi contoh. Yang dia bagi contoh kat sini, dia bagi, Linda kena turun lagi. Turun lagi. Ya, kita nak tengok table tu. Ya. Dia bagi contoh di sini ada dua ya. Kotak dia al-amthilatu ya. Nak dekat nombor 2 tu. Dekat nombor 2 tu, cara baca dia al-amthilatu. Maksud dia contoh. Ya. Okey, yang apa tu, kotak tu yang mutakallim tu maksudnya sebab saya punya ada dua tau tak. Ini yang Linda share ni sebab buku baru ya. Dia kotak ni panjang sebenarnya. Dia ini kira dia tunjuk sikit je kat muka surat ni, nanti ada lagi bahagian kotak ni di muka surat depan. So yang ni dalam kotak yang pertama tu yang mula-mula dia tulis tu mutakallimun. Mutakallimun tu maksudnya orang yang berkata. Orang macam saya lah, macam sekarang ustazah lah, mutakallimun, orang yang bercakap ya. Macam yang orang yang mendengar tu bukan mutakallimun lah, itu orang yang mendengar. Jadinya mutakallimun ni pihak yang bercakap. Di situ ada dua. Ana saya, maksudnya nahnu maksudnya kami ataupun kita. Berbeza ya, kami ataupun kita. Kalau kita maksudnya kita semua. Sinilah katalah termasuk semua yang ada. Ustazah dan semua yang ada. Itu kita. Tapi kalau kami, ustazah bercakap ustazah dengan geng-geng ustazah je. Tak masuk orang yang mendengarnya. Itu bezanya. Nahnu tu maksudnya ada dua lah pengguna dia. Kita pun kita panggil nahnu. Kami juga dipanggil nahnu. Dan ana, saya. Ini orang lelaki pun boleh sebut ana. Orang perempuan pun boleh sebut ana. Jadinya maksudnya dua-dua lah, jantina, lelaki, muzakkar, muannas pun samalah, boleh menggunakan perkataan ni. Macam nahnu, orang lelaki boleh, dia boleh cakap nahnu, maksudnya dia cakap kami ataupun kita, perempuan boleh ya. So ada dua jenis mutakallimun. Mutakallimun maksudnya pihak yang berkata-kata. Okey, kita sekarang dia ada dua jenis. Satu dhamir munfasil, yang tadilah ana dan nahnu. Sekarang dia ada dhamir muttasil dia. Dhamir muttasilnya katalah untuk ana tu. Untuk ana tu dhamir muttasil bagi ana adalah huruf ya. Dia tu. Sebelum ya tu dia bayangkan macam garisan sedikit tu, bayangkan macam perkataan lain lah. Saya bagi contoh. Dia bagi contoh kat situ rabbi, dia bagi contoh. Rabbi, rob perkataan lain. Ya di situ sebenarnya merujuk kepada ana. Itu maksud dia. Tapi kita tak boleh cantum Rabbi dengan ana. Rabbi ana. Tak boleh. Maksud kita faham. Rabbi ana maksudnya Tuhan saya. Ana saya. Tapi bila dalam penulisan kita kena tukar ana tadi kepada huruf ya. Macam tu ya. So Rabbi bermaksud Rob saya. Ataupun maksud dia Tuhan saya. Ustazah nak cakap dhamir muttasil ya. Kotak yang sebelum tu ya. Itu adalah untuk merujuk kepada dhamir munfasil tu lah. Ya maksudnya sebenarnya nak menunjukkan ana sebenarnya. Tapi tak boleh pakai ana, kena pakai ya. Jadi ya. Contoh lagi ummi. Orang panggil ummi kan. Ummi maksudnya emak saya. Itu sini ya di situ maksudnya emak saya. Kalau kita kata ana saja, ana maksudnya saya. Ana nak pergi sekolah, saya. Tapi bila kita ada tadi Rabbi,
dia Rob saya ataupun Tuhan saya atau Ummi, mak saya ataupun Abi, bapa saya. Dia macam tu. Itu penggunaan dhamir muttasil. Ya, dia duduk di hujung kalimah. Okey, dia duduk di hujung isim pun boleh. Di sini Rob tu isim ya, benda kan, noun ya. Dan ya di sini boleh duduk di hujung fi'il pun boleh juga. Ya, dia boleh duduk di hujung kalimah lah. Okey. Okey, kalau yang nahnu pula ya, nahnu tadi kami ataupun kita, so dia punya dhamir mutasil dia nun, baris atas alif. Dia macam tu. Ya. So Rabbuna, Rabbuna maksudnya Tuhan kami ataupun Tuhan kita. So di situ sebenarnya untuk nahnu. So nak cakap sebenarnya dhamir mutasil tu kena hafal jugalah. Kalau ana, apakah dhamir mutasil untuk ana? Huruf ya. Kalau nahnu pula, apakah dhamir mutasil untuk nahnu? Nah, macam kena hafal ya. Sekali lagi nampak macam tu, dia merujuk kepada yang pertama tu, orang pihak yang pertama. Okey, ini cara diguna. Cumanya di sini yang ana tadi tu, yang ya tu, bila dia huruf ya, apa-apa baris sebelum dia mesti tukar baris bawah. Itu sedikit yang dia berubahlah. Kalau kita tengok ana tu, Rabbuna, dia Rabbu tau. Rabbu, Rabbuna. Tapi bila untuk atas tadi, dia kena Rabbi. Dia memang kena tukar baris bawah. Itu wajib. Sebab nak matchingkan dengan huruf ya tu, dia tak boleh jadi Rabbuyi. Tak boleh. Tak boleh masuk. Itu sedikit kelainan yang perlu di-adjust. Dalam inilah ilmu bahasa Arab. Bila nak cantumkan kepada ya, dia sebenarnya Rabbu sebenarnya. Tapi kena tukar baris bawah Rabbi. Macam tu. Ya. Kalau yang lain tak apa. Yang lain memang Rabbuna. Ya. Tapi ada Rabbana, ada Rabbana, Rabbuna, Rabbina. Ada, semua ada. Ya, itu kita ada alasan dia lah. Kita faham kenapa, apa alasan tadi ya. So Rabbuna, Rabb kami ataupun Tuhan kami ataupun Tuhan kita. Itu penggunaan dhamir muttasil ya. Sebenarnya untuk merujuk kepada dhamir munfasil. Okey, jika ada sesiapa nak bertanya silakan ya. Tak ada masalah ya. Okey, Linda tengok sambungan kotak tu. Ini dipanggil dhamir. Kata ganti nama ataupun kata ganti diri pun boleh juga. Kita menunggu kawan kita share di screen. Ini sambungan dia. Tu yang saya kata tadi. Yang tadi tu kira pendek ya. Ni mukhatab. Mukhatab tu pihak yang mendengar. Macam itulah senang kita. Tadi mutakallimun, pihak yang bercakap macam Ustazah lah. Jadi antum semua ni ya, semua yang ada dalam grup ni semua mukhatab, pihak yang mendengar macam tu. Ya, maksudnya pihak yang memang dalam skrin kita bukan face to face tapi kita masih dianggap face to face ya. Yang mendengar secara direct. Katalah dalam satu bilik, mutakallim pihak bercakap tadi dia ada dalam satu bilik dengan yang mukhatab tadi yang mendengar. Itu kalau secara fizikal. Tapi kalau kita dalam online saya Ustazah ni adalah mutakallim, orang yang berkata, dan anda semua yang ada di dalam sini tetap dipanggil mukhatab. Orang yang mendengar lah, yang mendengar Ustazah cakap secara direct walaupun kita sebenarnya secara maya, tetapi kita masih mukhatab. Dia ada satu pihak lagi sebenarnya. So mutakallim senang kita pihak yang pertama ya, mutakallim tadi pihak pertama, pihak yang bercakap, mukhatab pihak yang kedua ataupun pihak yang mendengar percakapan tadi secara direct ya. Dan nanti dia ada pihak yang ketiga. Pihak yang ketiga maksudnya pihak yang bukan di dalam grup kita sekarang. Katalah kita sekarang tengah team kan, Microsoft Team. Sesiapa yang di dalam ini, Ustazah adalah mutakallim. Anda semua adalah mukhatab. Siapa-siapa di luar yang tak masuk dalam Microsoft Team ni dipanggil pihak yang ketiga. Ada lepas tu nanti. Ghaib. Ghaib ataupun ghaibun maksudnya orang yang tak ada. Tidak ada tak kala kita sedang beronline ni. Ya. Dia ada tiga pihak lah sebenarnya. Ya. Okay, kalau mukhatab tadi, macamlah awak. Dia memang lelaki pun boleh, perempuan pun boleh. Itu yang pertama. Susunan ni memang pergilah mana-mana pun. Buku mana memang dia dah susun lelaki punya dulu. Anta, antuma, antum. Itu lelaki tu. Anta, awak seorang. Awak seorang lelaki. Antuma, awak berdua lelaki. Antum, awak semua lelaki. Memang susunan dia macam ni. Kalau kita nak tukar perempuan dulu, tak ada. Dan semua buku pakai macam ni.
Lepas tu anti, antuma, antuna, perempuan pula. Anti, awak seorang perempuan. Antuma, awak berdua perempuan. Antuna, awak semua perempuan. Kalau kita perhatikan untuk dua orang ya, antuma, antuma, sama. Untuk lelaki. Lelaki pun antuma, awak berdua, lelaki. Perempuan pun antuma juga. Jadi kalau yang dua orang tu tak ada beza. Dia menggunakan perkataan yang sama. Okay, kita tengok. Saya. Kenapa, nak tanya daripada dulu dah, kenapa antuma tu lelaki dengan perempuan dia sama Ustazah? Saya tak jawab, saya tak boleh jawab kenapa, tapi memang sama. Tetapi kalau katalah saya bercakap dengan dua orang lelaki, saya kata antuma, ya. Antuma maksudnya awak berdua. Tapi katalah saya bercakap dengan orang perempuan, saya pun cakap antuma. Maksudnya memang dia bukan kenapa tau, dia memang dah gunakan perkataan yang sama, tapi kita kena fahamlah, maksudnya boleh. Kalau dikata antuma, boleh jadi awak berdua lelaki ataupun boleh jadi awak berdua perempuan. Dia macam tu. Ataupun campur lelaki perempuan. Ya, kalau lelaki dan perempuan campur, kalau campur memang digunakan muzakkar punyalah antuma. Ya. Tapi kalau yang berdua tu memang kalau dari segi ayat kita kena faham ayat tu. Antuma tadi perempuan atau lelaki. Dalam ayat tu sendiri kita faham. Ya. Kalau dia tamar buta tu perempuan kan? Ya, betul. Kalau dia ada tamar buta maksudnya antuma tadi perempuan contohnya. Kalau tak ada tamar buta, antuma tadi lelaki. Itu kita faham melalui ayat itu sendiri ataupun yang secara live lah. Kalau kita bercakap dengan lelaki, antuma. Kalau kalau saya bercakap dengan seorang lelaki, anta. Kenapa anta lambat? Saya cakaplah, kenapa anta lambat? Maksudnya saya bercakap dengan lelaki seorang. Tapi kalau saya bercakap, contohlah dengan staff saya, perempuan seorang. Kenapa anti lambat? Anti bukan makcik ya. Anti kadang-kadang cara diorang sebutlah. So kenapa anti lambat? Maksudnya why you late? Kalau saya bercakap pada perempuan, saya akan gunakan istilah perempuan. Kalau lelaki seorang anta, perempuan anti. Tapi kalau staff saya contoh dua orang lelaki, kenapa antuma lambat? Kalau staff saya pula dua orang perempuan lambat, kenapa antuma lambat? Dia memang penggunaan untuk dua orang tu sama. Ya. Tapi kita faham boleh digunakan untuk muzakkar ataupun muannas ya. Dan kalau yang dia punya plural dia tu ataupun jamak dia antum untuk lelaki. Kalau antuna untuk perempuan. Tapi saya ya, antuna. Tapi antuna ni jarang guna sebenarnya. Yang banyak guna antum. Tapi saya ada ini bahasa Arab, dia panggil bahasa Arab fushah dia panggil. Fushah maksudnya bahasa Arab Quran. Yang kita belajar ni tau, bahasa Arab fushah, F-U-S fushah, H-A-H fushah, ataupun bahasa Arab baku. Bahasa Quran ni bahasa dia bahasa baku tu tak? Bahasa yang digunakan di university, bahasa yang digunakan di dalam buku teks ataupun bahasa yang digunakan dalam semualah sekolah. Segala sekolah lah, apa institusi dia menggunakan bahasa Arab Quran. Sebab kalau kita jumpa orang Arab sebenarnya, kalau contohnya lah, dia tak cakap bahasa Arab Quran tau. Sebab bahasa Arab Quran ni digunakan untuk nak faham Quran, digunakan untuk dalam buku-buku silibus di sekolah ya, di sekolah kindi ke sekolah ke mendengar ke sekolah rendah ke universiti, semua yang untuk pembelajaran digunakan bahasa Arab Quran ataupun kita panggil bahasa Arab Fusha. Kalau dia orang balik rumah, dia orang tak cakap bahasa Arab Quran ni. Balik rumah dia cakap bahasa pasar dia. Ya. So bahasa pasar dia macam-macam juga, berbagai macam kita lah. Saya bagi contoh, orang Kelantan ada dialek Kelantan. Saya bagi contoh. Kalau orang utara pula ada dialek utara. Kalau Terengganu, saya bagi contoh. So Arab pun sama. Dia orang pun, kalau Mesir, dia ada bahasa pasar dia. Kalau negeri lain pula, Syria ke mungkin, dia ada bahasa pasar dia. Dia tak sama, tahu tak? Dia pun macam kita juga. So bahasa Arab ni, dia orang pun kena belajar, tahu tak? Dia bahasa ni bukan, dia orang lahir-lahir je faham bahasa Arab Quran ni yang kita belajar. Bukan, dia orang pun kena belajar seperti kita. Apa yang Arab yang dia orang ada tu Arab bahasa pasar, ya. So itu sesuatu yang kita kena faham tentang bahasa Arab lah. Saya memang tuju kepada bahasa Arab Quran lah yang lebih penting untuk kita faham Quran. Tapi saya ada je kenalan tu, maksudnya melalui seseorang yang saya kenal lah maksudnya. Sebab saya cakap kadang-kadang saya nak praktis bahasa Arab saya cakap. Jadi seseorang yang kenal saya, dia recommend Ustaz Yaman. Itu bebas lah. Saya tak kisah Ustaz dari Yaman ke, dari Madinah ke, dari Mekah ke, dari Syria ke, saya tak kisah. Sebab saya cakap pada kenalan saya tadi, saya nak mahirkan bahasa Arab saya. So dia ustaz lelaki, dia bercakap dengan saya antum, saya malas je nak tegur dia.
Ada je saya nak tanya. Kenapa nak cakap antum? Saya kan perempuan, kalau ikutkan bahasa Arab perempuan kena anti, betul tak? Anti ataupun anti cara dia menjawab. Tapi dia cakap saya antum. Saya faham. Dia menggunakan apa kata cara mudah aje. Dia tak gunakan. Yang ni hanya untuk memahami sebenarnya dan apa yang ada dalam Quran yang kita belajar ni. Ya, okey. Ini apa yang ni lah. Jadi seterusnya kalau yang tadi mukhatab tadi, kalau anta, ya, anta maksudnya awak. Lelaki ya. Tapi kita tengok contoh dia rabbuka. Kita tak boleh kata rabbu anta. Memang betul orang faham rabbu anta maksudnya Tuhan awak. Kita faham. Tapi dari segi grammar dia salah. So kalau untuk anta kita kena tukarkan kepada ka. Ni yang kena hafal sikit tu. Rabbuka sebenarnya rabbuka rabbu anta. Ka tu sebenarnya untuk anta. Lepas tu saya akan cuba sebutlah. Setiap kali kelas saya akan cuba menyebutnya. Kita akan dia guna yang jari tu lah. Lepas tu dia ada dua jenis tadi. Satu tangan ataupun jari tu khas untuk yang dhamir munfasil yang anta, antuma, antum tu. Satu lagi tangan tu ataupun dhamir tu khas untuk yang ni lah. Yang mutasil tu. Ya. Okay, kalau antuma, huma. Kalau antum, kum. Tengok contoh dia. Rabbuka. Rabbu anta. Sebenarnya Rabbukuma. Sebenarnya Rabbu antuma sebenarnya. Dan Rabbukum sebenarnya Rabbu antum. Tapi memang kita ikut grammar kena tukar. Tak boleh guna Rabbu antum. Padahal maksud dia sama sahaja sebenarnya. So Rabbuka Tuhan kamu. Rabbuka Tuhan kamu berdua. Rabbukum Tuhan kamu semua. Kalau perempuan pula Rabbuki. Adalah dalam Quran. Tapi tak banyak. Yang ada guna yang macam ni untuk kisah Maryam especially-nya. Sebab Maryam kan kisah yang popular kan. Selain daripada kisah Maryam, dia tak sebut Rabbuki, tak ada. Sebanyaknya dalam Quran kebanyakannya Rabbuka. Kebanyakannya. Sebab kalau dia bercakap tentang umum, umum tu dia akan menggunakan yang lelaki punya. Dia tak gunakan yang perempuan. Melainkan bercerita bab perempuan sahaja, dia akan guna yang Rabbuki tadi. Tak banyaklah maksudnya dalam Quran. So untuk anti seorang perempuan rabbuki, rabbukuma sama macam tadi jugalah, antuma sama, dia punya ni pun kuma sama juga. Dan dia punya jamak dia rabbukunna. Itu pun jarang digunakan. Kita tak risau tentang yang perempuan punya sebab tak banyak. Kita fokus pada yang lelaki punya je, lagi bagus sebenarnya. Dan kotak tu dia ada bahagian terakhir dia. Di bahagian terakhir dia kalau kita tengok dia tulis ghaibun. Ghaibun tu, ghaibun sebenarnya kita dah biasa dengan perkataan tu, ghaib. Kita biasa. Cumanya ghaib yang kita guna, ghaib tu maksudnya kalau kita guna ghaib, kita menuju kepada benda-benda yang kita tak nampak. Perkara-perkara ghaib. Dia cakap macam tu kan. Tapi sebenarnya ghaib, dia bukannya untuk benda-benda yang ghaib macam yang kita faham tadi. Ghaib maksudnya kalau orang absent, katalah orang absent, tak datang kerja, dia panggil ghaib tak? Ghaibun kalau lelaki. Anta ghaibun. Kalau saya nak cakap pada staf saya lah, contoh saya ada seorang staf lelaki yang tak datang kerja, saya kata anta ghaibun. Nampak? Saya kata anta ghaib. Maksudnya bukannya menghilang pun, maksudnya dia tak datang kerja. Itu dia maksudnya penggunaan dia tu. Kalau you tak hadir, you tak ada di situ, dia panggil ghaib. Okay, kalau perempuannya tambah je tamar mutah, ghaibun, ghaibatun. Okay, yang ghaib ni maksudnya pihak ketiga. Contohnya kalau dah ada dalam ni, saya dan anda semua, ghaib ni orang yang tak masuk dalam Microsoft Meet lah. Siapa yang tak join, itu dipanggil ghaib, pihak ketiga. Dia tidak berada di dalam kita punya conversation, macam tu, di dalam kita punya perbincangan. Dia di luar. Okay, ini ghaib. Susunan dia pun memang macam tu lah. Huwa, huma, hum. Huwa, dia seorang lelaki. Huma, dia berdua lelaki. Hum, mereka lelaki. Dan perempuan punya hiya, huma, hunna. Hiya, dia seorang perempuan. Huma, dia berdua perempuan. Hunna, mereka semua perempuan. Kalau kita tengok dua orang, huma, sama Pak. Dah cakap tadi kan, kalau untuk dua orang biasa guna yang sama. Dan mari kita tengok dia punya dhamir muttasil dia. Okey. Di situ dia tak letak baris Huwa dia boleh jadi hu, dia bagi contoh rabbuhu. Ini sebenarnya kalau maksilah tu, maksilah tawilah, maksilah qasirah, inilah dia sebenarnya. Tapi bila tajwid baca panjang ke pendek ke, tapi kalau bahasa Arab tak ada panjang pendek tapi sama. Yang maksilah tu sebenarnya adalah ni lah, yang dhamir muttasil hu ni. Hu ataupun hi sebenarnya. Tapi buku ni pun
Buku baru dah tapi tak letak patutnya letak baris terus who ataupun he. Sebab sama je. Who dengan he tetap sama sebenarnya merujuk kepada huwa. Ha? So rabbuhu ataupun rabbihi. Sama who ataupun he. Kalau ada buku tambah sendirilah. Jika anda ada buku. Okey, kalau huma memang huma lah rabbuhuma. Dia tak tukar. Rabbuhuma. Kalau hum rabbuhum. Hum juga dia bukan hum saja, dia ada him. Dia sama dengan yang untuk huwa tadi. Untuk huwa tadi who boleh, he pun boleh. Untuk hum pun boleh, him pun boleh. Dia pun tak tambah kat sini. Sepatutnya tambah sebab ini saya tahu penerbitan baru jadinya, tapi yalah ini benda-benda kadang benda kecil lah, orang dah tak nampak kan. Dah jadi dalam bentuk buku dia tak nampak, bila kita belajar macam ni baru kita nampak. Sepatutnya tambah lah letak hum dengan him baru lebih tepat sebenarnya. Kalau hiya pula dia punya dhamir ha, ha alif. Ha baris atas ada alif sebenarnya. Rabbuha. Ha tu ada alif ya. Okey, lepas tu huma sama rabbuhuma. Lepas tu rabbuhunna. Itu jamak perempuan, jangan risau, jarang digunakan. Ini dia panggil dhamir kata ganti diri. Okey, mari kita tengok latihan dia. Saya pesan kalau blur bagi tahu. Kelas kita ni kelas untuk memberi peluang anda bertanya. Jadi sila bertanya. Okey, mari kita tengok apa maksud apa saya. Assalamualaikum. Salam. Saya kata yang huma tu. Huma tu dia yang ketiga ya. Ya ketiga. Lepas tu dia ghaib. Ghaib tu bahasa Arab ke? Ghaib memanglah. Ghaib tu maksudnya pihak ketiga lah, orang yang tak hadir. Okey. Bahasa Arab, ya betul. Okey. Dia start daripada huwa tu lah. Yang ghaib ni tadi, yang dalam kategori ghaib tu maksudnya orang yang tak hadir lah, orang yang tak hadir di dalam perbincangan kita. Okey, dia start daripada huwa tu sampai kat bawah lah. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Keenam-enam pihak ini kategorinya adalah ghaibun ataupun ghaib. Maksudnya orang-orang ataupun siapa-siapa yang tidak hadir di dalam perbincangan kita, di luar kita punya Microsoft Meet. Okey? Right. Mari kita tengok latihan tu. Mari kita tengok sedikit cara membaca dia. Kotak biru atas dulu. Dalam atas dia at-tadribat. Maksudnya latihan-latihan. Exercises. Itu maksud dia. Okey, nombor 1 akmili. Akmili penuhkan ataupun isi tempat kosong pun boleh. Al-ayati, ayat-ayat. Al-atiyata, yang berikut. Ayat-ayat yang diberi ataupun ayat-ayat yang berikut. Bidhamirin, dengan dhamir. Dia suruh kita isi tempat kosong dengan dhamir. Munfasilin, dhamir munfasilah. Dhamir munfasil dia. Dhamir munfasil yang huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Itu dia, dhamir munfasil. Bidhamirin, dhamir munfasil. Yang tu ya. Munasibin maksudnya yang sesuai. Munasib, yang sesuai. So, sebab kita ada dua jenis dhamir tadi. Dia nak dhamir munfasil. Dia satu lagi dhamir muttasil. Okey, mari kita Linda tunjuk sekejap yang tangan Linda kat rumah ya. Tapi ada dalam komputer kan Linda? Linda ada dalam simpanan. Ada. Ada. Tunjukkan tangan, kita panggil tangan sebab dia susun dalam bentuk tangan. Bila disusun dalam bentuk tangan tu dia macam lebih mudah nak ingatlah, senang cerita. Tapi saya akan sebut insya-Allah tak payah beri hafal tapi lama-lama akan ingat tanpa kalau kita kerap sebut insya-Allah Ustazah sebut insya-Allah kita akan ingatlah. Okey. Tangan yang pertama nanti kawan kita masih tengah nak upload. Ada yang dah hafal ke? Mesti ada kan? Okey, kita panggil seorang nak. Kita panggil seorang. Irina letak side by side pun boleh Irina, letak dua-dua tangan. Ini yang mutasil tu Linda. Anta ya. Okey. Alright. Okey, kita ada dua jenis tangan. Yang tulisan hitam tu, ada awak dia tu kan. Itu dhamir munfasil. Yang kita punya latihan tadi nak lah. So tangan satu lagi tu tak nak lah lain So saya nak tanya dulu. Siapa nak cuba? Siapa yang dah rasa hafal? Salah pun tak apa. Silakan. Zaza memang dah confirm hafal pun. Linda nak cuba? Silakan Linda. Tak hafal juga. Kalau nak cuba silakan, tak ada masalah. Sila.
Itulah tengok ni sudah. Jadi tengok skrin jadinya. Dia kalau boleh jangan tengok skrin. Kalau boleh. Nak try sila. Ustazah, nak letak apa? Tak faham. Nak bacakan yang ni, nak tengok dah hafal ke belum. Tangan ni lah, tangan yang Linda tunjuk kat skrin tu. Siapa yang dah hafal? Nak baca daripada ingatan, bukan nak baca dari skrin. Siapa yang dah hafal? Wah. Ada siapa tak yang dah hafal? Nak cuba sila. Okey, Ustazah dah hafal lah. Ustazah saya pun ingat Nahnu. Ya, apa Kak Jen? Akak ingat Nahnu je, yang lain tu macam apa ni, kelabu asap. Okey, saya bagi tips ya. Saya bagi tips. Ana nahnu di ibu jari. Tak apalah Kak Jen dia dah dapat sikit ya, di ibu jari. Ana nahnu. Okey, saya bagi tips. Yang kelengking ni semua bermula dengan huruf H. Huwa, huma, hum. H. Huwa, huma, hum. Bunyi dia pun sama. Huwa, huma, hum. Bunyi dia sama. Heshu. Bermula dengan heshu. Huwa, huma, hum. Okay. Jari yang kedua. Jari yang kedua start daripada hiya. Hiya, huma, hunna. H juga. Hiya, huma, hunna. Dia lain sikit lah ya. Jari manis ya. Yang ketiga, jari hantu tu senang. Anta, antuma, antum. Bunyi dia pun mirip-mirip je. Anta, antuma. Macam bunyi hantu saja. Huwa, hiya, huwa, huma, hum. Pandai. Ya. Okey. Ya, huma, hunna. Hantu saja. Anta, antuma. Hantu, jari hantu. Ya, jari hantu, antum. Ingat hantu. Anta, antuma, antu. Betul lah. Okey, lepas tu kalau jari tunjuk anti, antuma, antuna. Perempuan ni Antuma sama. Antuna. ya, antuna. Antuma sama. Memang jari Ustazah, lepas huma, hum tu Ustazah cakap apa tadi? Okey, dengar ya. Saya bagi tips ya. InsyaAllah. Saya bagi tips ya. Yang jari kelengking huwa, huma, hum. Bermula dengan huruf H. Heshu. Huwa, huma, hum. Kalau jari perempuan pula hiya. Start dengan hiya. Ya, hiya, huma. Huma ni sama. Lelaki tadi pun huma juga. Hiya, huma. Huma tengah sama. Huma juga. Sama, ya. Hunna. Dia ada sabdu ya. Hunna je tu. Ya, huma, hunna. Huma, hunna. Tekan sikit. Betul. Ya. Okey. Jari hantu memang senang. Jari kelengking. Asal hantu. Antuma, antum. Ya, betul. Mudah itu. Okey, perempuan pula anti lah. Tak mahu hantarlah anti. Anti, antuma, antuna. Antuna. Ya, dia sabdu. Dia ada sabdu tu. Yang jamak perempuan tu ada sabdu. Lepas tu ana, nahnu. Cuba. Boleh tak? Okay, nak cuba ke sudah? Silakan. Tutup skrin dah Tutup skrin sekejap. Okay, daripada kiri apa? Huwa, hum. Betul ke? Huwa, huma. Huwa, huma, hum. Hunna. Hum je. Huwa, huma, hum. Hiya, huma, hunna. Pandai. Anta, antuma, antum. Betul? Anti, antuma, antuna. Betul? Ana, nahnu. Boleh? Okey. Sekarang cuba. Kak Jem cuba. Ana dulu ya. Huwa, huma, hum. Okey. Hiya, huma, hunna. Okey. Anta, antuma, antum. Okey. Perempuan anti, antuna, antuna. Jangan tengok nota tu. Antuma, antuna. Antuna. Dia antuna. Dia ada sabdu. Kak Jen, nampak tengok bawah tu Kak Jen. Antuna. Yang last sekali antuna ya. Ya, antuna. Yang last sekali antuna. Yang antuna tu 3 orang perempuan je. Ya, 3 orang perempuan. 3 dah lebih. Lepas tu Ana Nahnu tu memang Ana Nahnu tu memang ingat lah. Okey.
Okey Kak Ya. Okey, boleh lah tu, boleh. Saya bagi tips ni, saya pergi mana-mana saya ajar dia orang boleh. Boleh, dia ingat apa yang saya cakap ni lah. Okey Kak Ya, memang Kak Ya nak guna ana nahnu pun boleh je. Tak ada masalah you nak start daripada ana nahnu, tak kisah pun. Dia bukan, dia ana nahnu, maksud saya macam ni, ana di atas, nahnu di bawah jari dia. Betul. Ya betul. Ana di atas, nahnu di bawah. Betul. Ya. Terbalik namanya. Tapi ikut Ustazah tadi lagi senang ingat lah Ustazah. Memanglah saya ni Dia ikut rhythm kan? kalau saya tak pernah lah nyanyi-nyanyian ni, saya tak pernah. Nyanyi-nyanyi ni saya tak pernah lah. Tapi saya ajar macam tadilah. InsyaAllah lah apa yang saya carikan. Kita ni dia boleh ingat lah insyaAllah. Ya. Okey Amy boleh kot. Nanti Amy. Anta, antuma, antum. Okey. Antunna. Kak Jem. Yang Kak Jem silap sikit ni. Anti, antuma. Tengah dia antuma. Anti, antuma, antunna. Antunna. Dia ada sabdu ya. Ya, untuk jamak tu ada sabdu. Betul. Okey, Kak Ya nak cuba? Kak Ya cuba, silakan Kak Ya. Huma, hum. Okey. Hiya, huma, hunna. Okey. Antu. Anta, antuma, antum. Okey. Anti, antuma, antuna. Okey. Ana, nahnu. Nampak? Salah, yang antu tu saya ingat, yang antuma saya ingat antu. Tak apalah. Asalkan cara tu boleh ingat, tak ada masalah. Okey, sekarang ni dengar. Siapa nak berlatih tutup mikrofon, saya nak panggil beberapa lagi. Amy, cuba Amy. Huwa, huma, hum. Okey. Ya, huma, hunna. Okey. Anta, antuma, antum. Okey. Anti, antuma, antunna. Okey. Ana, nahnu. Pas. Ya, siapa nak cuba lagi? Angkat tangan. Siapa nak cuba? Cuba. Okey. Kita try. Okey, siapa nak cuba? Jangan malu. Kalau silap pun tak apa. Silakan. Siapa nak cuba? Kak Jah ke? Okey Kak Jah. Hiya, huma, hum. Okey. Ya. Bukan hiya. You start dengan huwa dulu. Huwa, huma, hum. Hum. Hiya, huma, hunna. Okey. Anta, antuma, antum. Okey. Anti, antuma, antunna. Okey. Apa nahnu? Ana dulu. Ana. Nahnu. Ana nahnu. Pak boleh je. Okey, saya panggil Yan. Yan cuba Yan. Silakan. Tapi Yan tak nampak mikrofon. Wa umahum. Okey. Ya umahuna. Okey. Anta antuma antum. Okey. Anti antuma antuna anana. Oh lajunya Pak. Dia dah laju. Okey, kita try. Siapa nak cuba Siti Nurlaila? Nak cuba tak? Silakan. Siapa nak cuba? Okey, Siti Nurlaila mungkin dia tak ada sebut. Rosniza nak cuba? Saya cuba Ustazah. Okey. Huwa, huma, hum. Okey. Hiya, huma, hunna. Okey. Anta, antuma, antum. Anti, antuma, antunna. Ana, nahnu. Laju. Okey, Nona nak cuba tak? Huwa, Okey. humahun. Hum. H-U-M. Hum. Hiya, hunna. Huma. Huma, hunna. Ya, okey. Anta, antuma, antunna. Antum dulu. Antum, antuna. Ya, bukan. Anta, antuma, antum. Anta, antuma, antum. Okey. Anti, antuma, antuna. Ya, antunna. Tekan sikit pada tun. Antuna. Okey. Ana, nahnu. Nampak? Bukan tak boleh. Okey, kita panggil Suhaili. Silakan Suhaili. Rugi tak cuba ya. Jangan takut dia. Saya pesan jangan takut, jangan malu. Cuba, sila. Huwa, huma, antum. Huwa, huma, antun. Huwa, huma, hum. Huwa, huma, hum.
Ha? Hiya, huma, antuna. Huma, hunna. Dia semua H. Hiya, huma, hunna. Ya, sorry. Okay. Saya ulang balik tu. Boleh. Huwa, huma, huma, hum. Okay. Hiya, huma, hunna. Okay. Anta, antuma, antum. Ha. Anti, antuma, antunna. Ha. Ana, nahnu. Nampak? Okay. Aziza nak cuba? Silakan. Saya pesan jangan malu, jangan segan ya. Tersilap pun tak apa. Sila. Sila, siapa? Aziza tadi ya? Mana tadi? Kalau dia punya mikrofon. Okay, silakan. Saya nak Aziza dengan ni siapa? Dengan siapa tadi? Siti Nolaila, cuba. Ini, semua ini ada di dalam Al-Quran tau. Sebab tu kita biar mahir di mulut. Bila mahir di mulut, sebab masa mengaji tu memang ada. Kedomir ini semua ada ketika kita mengaji tu. Kalau kita dah biasa di mulut kita, masa kita baca tu mudah je. Okay, saya panggil ni. Siti Nolaila dengan Aziza. Nak cuba? Silakan. Okay. Tak nampak dia punya. Okay. Kalau tak ready tak apa. Saya bukan suruh bagi stres. Jangan stres dengan saya. Jangan stres dengan ni. Kita cuma nak cuba je. Kalau silap kita ketawa je. Itu je. Jangan risau. Takkan ada rasa depres. Tak mau Belajar ni tak mau depres. Ini hanya peluang untuk anda mahirkan diri saja. Okay Linda. Kita okay. Ini yang kita baca tadi, yang masing-masing kita baca itu nama dia dhamir munfasil nama dia. Ya. Sekarang ni dia ada tangan satu lagi ya, dia panggil dhamir muttasil. Itu yang kawan kita dah tunjuk dia ada tangan satu lagi ni, susunan dia tu dia lain lah, dia lain daripada tadi tapi penggunaan dia untuk tangan yang tadilah. Kalau dekat jari telunjuk atas, dia untuk yang tadi, yang pihak yang tadi sama je susunan dia. Okey. Kalau yang ini start daripada jari kelengking tu dia hu, dia letak kat situ hu. Hi pun boleh juga ya. Hu, huma, hum. Kalau banding dengan tadi hu tadi, yang tadi huwa, yang sekarang hu saja, nampak? Huma dengan hum sama. Okey? Dalam Quran hu pun dia, hi pun dia juga ya. Hu, huma, hum. Yang berubahnya hanya di atas saja. Yang tangan tadi huwa, dia jadi hu. Okey? Huwa dia hilang ya. Okay, jari manis pula, tadi hiya, sekarang jadi ha. Samalah yang ni, ha, huma, huna, di atas saja berubah. Jari kelengking dan manis ya, hanya yang atas saja berubah. Tengah dengan bawah sama macam tangan tadi. Ya. So yang tadi hiya, jadi ha. Ha, huma, hunna. Okey, jari hantu, jari telunjuk, ibu jari tukar semua. Ini semua tukar. Tak ada sama-sama dah. Ya. Kalau yang tadi anta. Yang tadi anta sekarang dijadi ka. Macam tu. Tadi anta, antuma, antum. Dia jadi ka, kuma, kum. Semua tukar habis. Ya? Kalau perempuan, ki. Tapi masih bunyi dia samalah, mirip-mirip. Kalau lelaki ka, assalamualaikum ya Rasulullah. Nampak kita guna ka. Ya? So kalau perempuan ki. Ya? Ki, kuma, kunna. Dua orang dia sama. Kuma, kuma. Dua orang ya. Tapi jamak dia tak sama sebab perempuan tu ada sabdu. Yang perempuan punya sentiasa ada sabdu. Ya. So ka, kuma, kum. Yang tadi ya. Anta, antuma, antum yang tadi. Sekarang ki, kuma, kunna. Kalau tangan tadi anti, antuma, antuna. Ini memang tukar habis semua ya. Jari hantu, jari telunjuk dan ibu jari. Tadi ana. Jadi tukar huruf ya bari bawah. Hi. Ya tu sebenarnya tak ada baris. Ya tu mati sebenarnya. Ya. Yang bari bawah tu untuk perkataan lain yang sebelum dia sebenarnya. Perlu ditukar. Apa-apa kalimah ya yang dicantumkan kepada huruf ya ana ni, kalimah tu perlu di hujung dia mesti letak bari bawah sebab untuk matching dengan ya ni. Ya, dia tak boleh bari atas, tak boleh bari depan, tak boleh. Lepas tu dia letak kat situ, ya. Lepas tu yi, kita kata yi lah, ya. Lepas tu na ni nun alif. Ya. Okey, saya akan baca ya. Hu, huma, hum. Hu tu hi pun boleh ya. Hu ataupun hi, lepas tu huma, hum. Bunyi masih sama. Lepas tu ha, huma, hunna. Bunyi dia pun masih sama sebab atas saja tukar. Start daripada jari hantu. Telunjuk semua tukar habis. Ka, kuma, kum. Ki, kuma, kunna.
ina. Memang tukar. 3 jari tukar habis. 2 jari kelengking dan jari manis tukar atas sahaja. Penggunaan dia sama merujuk kepada pihak yang tadi, yang pada tangan pertama. Tapi kita ini penggunaan dia lah. Itu yang latihan tadi dia nak dhamir munfasil. Maksudnya dia tak nak yang ni ya. Yang ni namanya dhamir muttasil nama yang ni ya. So dia nak yang tangan tadilah. Mari kita tengok kita punya latihan tadi ya. Latihan tadi akmil tadi ya, penuhkan ataupun isi tempat kosong. Boleh je lah ya. Okey. Ini ayat Quran. Jadi tak boleh tukar-tukar. Agak-agaklah yang mana kita boleh jawab dulu. Sebab ini bukan ayat biasa ya, ayat Quran ya. Kalau kita tak tahu yang nombor 1, tak apa, tinggalkan dulu. Libasun pakaian lakum kamu, pakaian kamu, wa antum dan kamu, libasun pakaian lahunna bagi mereka, bagi perempuan. Itu maksud ayat dia lah. Kalau tak boleh ingat nombor 1, kita pergi nombor 2 dulu. Innaka. Kalau ada innaka, ada ka kat situ, ada tips dia tahu. Inna sesungguhnya, ka kamu. Sebenarnya innaka lepas tu asalnya mesti anta. Pandai pun. Anta lah. So dia dah ada kat situ ya. Nombor 1 tu tak ada. Tapi nombor 1 tu sebenarnya ada tips tu jugalah. Libasul lakum. Mereka itu adalah pakaian kamu. Dan mereka itu sebenarnya untuk perempuan tu. Untuk perempuan ya. Perempuan adalah pakaian kamu. Wa antum dan kamu semua adalah pakaian bagi mereka perempuan tadi. Sebenarnya adalah sebenarnya tip dia. Tapi kalau kita tak nampak tak apa. Okey, mari kita tengok yang ayat seterusnya. Apa yang sesuai? Nombor ayat tu sambungan dia. Dalam buku ni satu bagusnya dia bagi semua ayat Quran tau. Tidak ada ayat yang biasa-biasa. Tapi nanti bila kita dah habis buku ni, nanti kita akan buka buku biru. Kan kita ada beli 2 buku biru kan? Ingat tak? Ada kan? Satu kamus yang buku biru, satu lagi yang mula-mula beli tu. Mula-mula beli tu dia bukan kamus. Nanti kita mahir kat sini dulu ya. Sebab yang dalam buku biru tu dia bukan ayat Quran, dia bagi ayat biasa-biasa je. Ya, tapi kita mahirkan dulu, kita habiskan dulu bab-bab yang dalam ni, nanti kita masuk dekat buku yang biru yang mula-mula beli ya. Kita tersilap beli sebenarnya. Betul tak? Ya. Okey. Ayat dia memang tak sama dengan Ustazah punya. Betul ke ayat tu? Okey dia ada tukar-tukar sikit ya. Okey. Katalah bi ayatina, boleh teka ke? Bi ayatina, macam tak boleh kan? Kalau kul tu macam mudah sebab ayat Quran tu. Kul huwallahu ahad. Huwa lah maksudnya. Lepas kul huwa. Ya. Huwallahu ahad. Baik, kita mana ayat-ayat biasa tu kita boleh kenal lah. Ya. Okey. Qalu innama agak-agak boleh tak teka ayat ni? Qalu innama nahnu rasanya tak? Ya. Dia ada ayat Baqarah, ada ayat ada surah dia dekat hujung ya. Innama nahnu sebenarnya. Okey. Itu semua kita boleh ikut ayat tu lah, tak boleh tukar-tukar lah ni. Okey tak apa, itu ni kita seterusnya kita nak tengok latihan dia tu. Apa yang ada? Latihan dia. Akmil, ni pun samalah. Mari kita tengok dia akmili sebenarnya akmil, sempurnakan. Al-ayati, ayat-ayat, al-atiyata yang berikut ya. Bikalimati, dengan kalimah-kalimah, al-munasibati yang sesuai. Mina means dari, al-qaimah. Al-qaimah maksudnya kalau dia bagi list lah. Kalau apa-apa jawapan yang diberi tu dia panggil qaimah. Terpulang lah. Ustazah yang dalam ni. Ya tu. Sebab tu saya kata kalau dia bagi list lah. Apa bentuk list ni pun tak kisahlah. Beli dia bentuk macam ni ke, turun ke bawah ke, apa yang diberi tu dipanggil itulah list ya. Okey. Ini juga ayat Quran juga ya. Mari tengok ayat dia. Kalau rasa-rasa tak boleh ayat pertama, pergi ayat kedua. Ini tak ada masalah pun, benda mudah. Cumanya kita nak mahir yang tadi saja sebenarnya ya. Agak-agak boleh tak yang ni? Ini semua lebih kepada Fawaswasalahuma syaitanu liyubdiyalahuma ma wuriya an apa? Saya dah tahulah anhuma. Saya tak hafal pun tapi saya tahu ayat tu lah. Anhuma. Ya. Ini dia
Ini dia minta apa? Dhamir muttasil. Kita tak tengok dia punya tadi apa yang dia minta sebenarnya. Dia minta tak? Oh, dia tak cakap pun dalam buku Ustazah, dalam arahan dia suruh kita isikan tempat tadi dengan dhamir muttasil. Dalam buku ni dia tak sebut. Nampak ya? Kalau dia sebut kita dah boleh tekan bawah, tapi itu ayat tu memang sebab Ustazah dah tahulah, ya. Ma wuriya. Ini dia ni. Ustazah punya ayat lain ke? Sebab kita buku lama kan. Surah A'raf ayat 20 sama. Ustazah punya ada an sebenarnya. You punya an pun tak ada. Nak ingat an lagi, ya. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubdiya lahuma ma wuriya an. Ustazah ada sampai an. An huma. Dia tak cakap Dia tak cakap nak minta dhamir muttasil, ya. Sebenarnya dhamir muttasil lah. Okey. Tapi sebab ayat yang ini ayat complicated, memang you tak nampak lah, kan? Tapi tak apalah. Sebab yang penting kita faham, kita ingat yang tadi. Okey, kita terus yang seterusnya Linda. Sebab kalau you tak hafal, tak berapa nak faham ayat tu, jadi susah nak letak. Ada tips Ustazah? Dia kalau macam tadi, Ustazah punya tadi, Ustazah dah tahu ayat tu. Anhuma. Dia macam tak ada kaitan dengan ayat yang sebelah-sebelah ni ke? Macam mama ada mah belakang ni lahuma. Awal dia tu. Fawaswasa lahuma. Lahuma tu. Awal dia. Fawaswasa maka waswasa. Berbisik maka telah berbisik bagi huma. Daripada huma tu lah. Mereka berdua. Maka dia telah berbisik kepada mereka berdua. Lahuma tu. Siapa yang berbisik tu? Syaitan tu lah. Asyaitanu. Maka syaitan telah berbisik lahuma kepada mereka berdua. Liyubdiya. Agar mereka berdua membuka, membuka bagi mereka berdua ma wuriya. Yang apa yang menutup. Ini apa dia? Berdua. Petua dia? Berdua cakap Arab dia apa? Atau huma tu? Ada dalam ayat tu. Lahuma. Huma tu. Cuba tengok. La tu sebenarnya huruf jar sebenarnya. La tu maksudnya bagi ataupun terhadap ataupun kepada. Boleh ya? So yang berdua tu huma di situ. Nampak ada dua kali tu. Lahuma. Lahuma. Lepas tu pun ada lahuma juga. Tapi sebab ni bila dah ada la, jadi susah nak nampak kan. Huma kan. Sebenarnya huma tu ya. Lahuma, la maksudnya bagi ataupun kepada ataupun terhadap huma. Huma maksudnya mereka berdua. Di situ ya. Ada dua kali. Lahuma pun dia jugalah bagi mereka berdua ataupun kepada mereka berdua ataupun terhadap mereka berdua. So tapi kat sini Ustazah punya ni dah ada bagi an. Jadi Ustazah tahu lah ayat tu an huma. Memang ini ayat yang Iblis membisikkan kepada Nabi Adam dan isterinya. So huma tadi mereka berdua tu adalah Nabi Adam dan isterinya. Dia berbisik agar mereka terbuka aurat mereka. Apa yang menutup dia. Ini senang cerita, dia berbisik nak suruh makan buah tu lah. Ini kisah di situ. Yang kisah buah terlarang tu lah. So sini memang huma. You dah nampak perkataan situ. Tapi sebab banyak sangat perkataan yang kita tak mahir. Betul tak? Tak faham maksud. Maka waswasa. Waswasa tu orang Melayu kan waswas. Kan? So waswas tu sebenarnya dari bahasa ni lah sebenarnya. Saya ni mengalami penyakit waswas. Waswas maksudnya yang kita punya dalam kita faham tu waswas maksudnya tak yakin. Itu yang kita faham lah. Saya waswas. Maksudnya saya tak yakin. Tapi kalau ni waswasa tu waswas juga. Tapi maksud dia membisikkan sebenarnya. Maka kena tahu maksud Ustazah kan? Nak tahu ayat apa ni perkataan yang tertinggal tu kena tahu maksud jugalah sebenarnya ayat ni. Ya, memanglah. Betul lah. Of course lah kita nak ni kita kena faham maksud dia. Tapi cumanya kalau boleh kena ayat macam ni, kalau boleh kita ambil yang macam sebelum ni Quran yang ada maksud dia tu. Jadi senang semua nampak. Okey, senang semua nampak. Kalau macam tu kita tak payah jam ayat tadi. Ayat yang atas tadi. Kita balik kepada yang tadi libasul lakum tadi. Tapi kalau boleh kita nak Linda upload dekat skrin ayat yang ada maksud tu. Jadi semua boleh nampak kat situ. Cuba cari balik. Cuba sekejap.
Yang ambil yang tadi libasul lakum tu, dia ada bagi nama surah kat tepi ya. Al-Baqarah. Al-Baqarah. 187. Cuba tengok yang tu dulu. Ayat 1. 87. Mari kita tengok tu sekejap ya. Kawan kita akan share di skrin kita ayat yang ada maksud. Jadinya paling tidak pun di sini kita akan mendapat maksud itu, maksud perkataan tu dipanggil vocab lah. Ya. Supaya kita faham perkataan tu. Sebab nanti kita nak baca surah Al-A'raf tadi Zah. ya, tak yang ni yang kita nak yang tadi kita patah balik yang latihan tadi kita tak habis lagi. Latihan yang Al-Baqarah. Al-Baqarah. 187. Ayat dia 187. Cuba kita tengok sekejap. Jadi kita dapat maksud perkataan tu sekali. Ya, sudah. Cumanya yang dari awal tadi paling tidak pun kita ingat domir-domir tadi. Itu penting untuk ingat domir tu ya. Kalau tak hafal sangat pun tak apa. Tapi kita boleh ingatlah sikit-sikit kita katakan. Sebab semua domir itu ada di dalam Al-Quran. Domir itu segala cerita dalam Quran tu semua tentang domir-domir tadilah. Maksudnya apa yang tangan, kedua tangan tadi. Memang itu semua ada di dalam Al-Quran ya. Okay. Itu langkah pertama, kalau boleh ingat yang tu, itu langkah pertama lah yang lebih perlu. Tu ya, betul. Tapi Linda besarkan sikit. Ni dia terus bagi jawapan lah, tak apalah. Hunna, tak apalah, paling tidak pun kita merujuk kepada Al-Quran. Hunna bermaksud mereka semua. Perempuan tu ada sabdu. Ya, hunna. Libasun, libasun maksudnya pakaian. Mereka ataupun maksudnya perempuan lah. Kalau kita nak letak mereka semua perempuan adalah pakaian. Boleh juga ataupun kita nak cakap perempuan adalah pakaian. Sebab kita dah tahu dah hunna tu merujuk kepada perempuan. Sebelum dia tu nisaikum, perempuan tu Pak. Nisa kan perempuan kan. Surah An-Nisa. Tu dia dah bagi jawapan kat situ ya. Nisa ni. They apa? Tu nisai tu, nisai perempuan lah tu. Sebab tu hunna tadi untuk perempuan lah maksudnya. Perempuan pakaian, libasun pakaian. Perempuan adalah pakaian. Lakum bagi kamu, maksudnya bagi lelaki lah. Tu dia dah bagi jawapan. Wa antum dan kamu semua lelaki pula ya. Libasun adalah pakaian. Lahunna bagi mereka, bagi perempuan-perempuan tadi. Sebab dia dah bagi. Kalau kita ambil kat sini dapat terus jawapan lah. Boleh juga, tak ada masalah pun. Hunna tak kasi ya. Tapi yang pentingnya kita dapat maksud perkataan tu. Libasul lakum. Okey, kalau ya innaka antal azizul hakim, mudah je, tadi kita dah ada jawapan. Ni kita tengok maksud dia lah ya. Kalau Baqarah tadi dah ada tadi innaka anta, tapi kalau nak tengok maksud dia boleh je. Tapi Linda kena laju sikit lah. Boleh. Al-Baqarah ayat 129. Ayat 129. 129. Siapa ada Quran boleh je buka Quran sendiri kalau mahu ya. Mari kita tengok, lebih baik kita tengok maksud dia sekali. 129. Mana tadi? Tu ayat dia. Tengok ya. Innaka inna bermaksud sesungguhnya, engkau. Sesungguhnya engkau, lepas tu anta, engkau juga sebenarnya Pak. Ka dengan anta sama. Ya, itu biasa dalam Quran tu. Jadi yang sama. Ya, sesungguhnya engkau diulang tu tak? Ulang tu maksudnya bukan saja-saja, maksudnya dia nak tunjuk seriusnya ayat tu. Ya. Sesungguhnya engkau, inna bermaksud sesungguhnya, ka engkau, anta engkau juga. Sesungguhnya engkau Al-Aziz, itu apa? Maha perkasa. Al-Hakim, maha bijaksana. Ini itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang menggambarkan sifat Allah tu. Dia panggil nama pun boleh sebab Asma'u nama ya. Dan menggambarkan sifat Allah tu lah. Nama tu bukan sekadar nama saja, ada maksud lah. Kalau nama dia Al-Aziz, maksudnya dia perkasa. Kalau nama dia Al-Hakim, maksudnya dia bijaksana. Itu maksud dia, itu Asmaul Husna. Okey.
Itu sedikit. Kita tak habis di sini tapi tak apa. Kita ada 1 minit cukup Linda. Kita nak ni nanti kita boleh tengok lebih. Saya Ustazah rasa lebih baik kita tengok ayat Quran tu ya. Yang akan datang insya-Allah kita sambung, kita masih tengok ayat ni tapi kita tengok ayat Quran tu supaya anda semua dapat maksud perkataannya. Itu target kita. Ya. InsyaAllah perlahan-lahan bila baca, faham. Perlahan-lahan lah. Ya. Yang paling tidak pun yang biasa-biasa tu. Yang biasanya tentang Allah tu biasa. Jadi dia diulang banyak kali. Jadi mudah-mudahan bila baca je ada yang kita terus faham maksud dia. Ya. Okey. Kita ada 2 dhamir tadi. Dhamir munfasil dan dhamir muttasil. Ustazah kau ulang baca ya. Dhamir munfasil huwa, huma, hum, huwa, ma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nakum. Itu tangan pertama. Sebut tangan pertama ataupun dhamir munfasil. Sekarang ni dhamir muttasil pula ya. Dhamir muttasil hu ataupun hi. Sebenarnya kalau saya bagi tahu mak silang ialah tu sebenarnya ya. Hu, huma, hum. Tukar. Hu. Tadi huwa, hu, huma, hum. Tadi hiya, jadi ha. Ya, ha, ma, hunna. Pertama dan kedua ni, jadi pertama dan kedua ni atas je tukar. Atas ni. Yang tengah dengan bawah. Tapi 3 jari seterusnya tukar habis, semua tukar. Ka, kuma, hum, ki, ma, hunna, hina. Itu. Dhamir ini penting sebab semua ada dalam Al-Quran. Yang pertama dhamir munfasil, yang kedua ini dhamir muttasil tapi dia merujuk pada orang yang sama. Kalau jari ni ke atas dia merujuk pada tangan pertama yang ke atas tu juga. Dia tak tukar. Dia tak tukar orang, ya. Susunan dia. Okey. Perlahan-lahan lah. Tapi dah boleh je. Boleh je baca tadi kan insya-Allah ya. So ada soalan. Hal yujad soal. Soalan tak? Kalau tak ada Amy soalan. Geleng. Amy laju je, dia baca tadi dia laju je. Ustazah, tadi kan lambat masuk kan? Mutakalim ya? Mutakalim tadi maksudnya apa Ustazah? Orang yang bercakap. Orang yang bercakap ya? Maksudnya ana. Kalau nampak ana saya ataupun nahnu, kami ataupun kita. Maksudnya orang yang bercakap. Lepas tu mukhatab maksudnya orang yang mendengar. Mendengar. Lepas tu tak nampak. Ghaib. Pihak ketiga lah. Ingat Roy, Ustazah, Roy. Boleh ghaib, boleh kita ingat ghaib. Lepas tu yang hujung tu al-amsilatu. Misal ya Ustazah? Misal, contoh, betul. Contoh dia. Ya. Lepas ni Kak Jam boleh cakap Sarap Kak Jam. Dia sebenarnya bila kita dapat sedikit-sedikit maksud tu, bila kita baca kita seronok, tahu tak? Itu keseronokan tu yang saya nak anda semua rasa, tahu tak? Bila kita baca faham, masya-Allah, tabarakallah. Misal satu, amtilah tu dia punya jamak taksir tu Kak Jem. Jamak taksir ya? Ya, kita bagi dia lah, dia yang tanya kan. Misal satu contoh ya, misal amtilah jamak taksir dia. Maksudnya contoh. Okey, siapa lagi? Ada soalan? Sila. Ada? Nombor 2. Nombor 2. Cakap bahasa Arab nombor 2, saya kata apa tadi? Nombor 2. Berdua lah, rumah mereka berdua kan? Rumah. Kalau nombor 2, kalau kita nak beli barang kat Arab kita kata 2, amsa riyal, 5 riyal, 2 riyal. Okey. Alright. Saya faham. Ana fahim tu, saya faham. Okey, satu saya kira sampai 10. Saya kira sampai 10 satu wahid. Siapa lelaki bernama Wahid ataupun perempuan Wahidah, satu. Ithnan, 2. Ithnan ataupun ithnain ya. Wahid ataupun wahidah, 1. Ithnan ataupun ithnain, 2. Salasah, 3. Arba'ah, 4. Khamsah, 5. 6 sittah. Dia macam 6, macam bunyi 6 yang bahasa orang putih. 6, sittah, 7, sab'ah, 8, samaniyah, 9, tis'ah, 10, asyarah. 10 apa? Asyarah. Asyarah. Ya. 1 wahid, ithnan, salasa, arba'ah, khamsah,
sitah, sab'ah, thamaniyah, tis'ah, asyarah. Tu. Nombor 1 sampai 10. Okay. Yang tu boleh, Tak sama yang tu boleh ingat Rani, Ustazah. Yang tak ingat tu cara dia kalau kita nak menyebut kalau dia banyak kan. Banyak number. Ya. Masa tu tak ingat. Kalau yang satu-satu boleh ingat Ustazah. Okey, memanglah dia kena pelan 1 sampai 10 macam tadi. Katalah 11 sampai 12. Saya buat sekali lalu ya. 11 11 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 20 dia memang Ashrun ataupun Ashrin. Lepas tu dia ada 21 sampai 30. Saya bagi contoh. Kalau 20 start daripada 20, dia sebut 10. Dan puluh. Dan puluh. 1 dan 20. 2 dan 20 disebutnya. Katalah saya bagi contoh 21 sampai 30 ya. Wahid wa Ashrun. 1 dan 20 maksudnya 21. Atau Ithnan wa Ashrun. 2 dan 20 maksudnya 22. Salasah wa Ashrun. 3 dan 20 maksudnya 23. Dia sebut dulu. Nampak? Ya? Lepas tu 4 arba'ah wa Ashrun. 24. Khamsah wa Ashrun. Dia Ashrun ataupun Ashrin. Ashrin pun dia juga. Maksudnya 20. Okey, saya dia kalau yang puluh-puluh macam tu sebut dan puluh. Dan puluh sama je lah. 21 sampai 20, 31 sampai 20, semua sama. Tapi kalau start 20 Ashrun ataupun Ashrin, 30 Thalathun ataupun Thalathin, Arba'un, Arba'in, Khamsun, Khamsin, Sittun, Sittin, Tis'un, Tis'in, Sab'un, Sab'in, dia Sama'un, apa tu Tis'un, apa tu Mi'ah, 100. Saya ni sebab dah mahir, sebab tu saya boleh cakap. Ya, betul. Tapi perlahan-lahan. Buat 1 sampai 10 dulu. Kalau 1 sampai 10 tu kita rasa dah boleh, kita start pada 11 sampai 12. Dia cara 11 dengan 12 tu lain pula. 11 sampai 19 ya. Lepas tu puluh-puluh tu okey. Kita buat perlahan je tu ya. Saya ulang ya. Wahid, Ithnan, Salasah, Arba'ah, Khamsah, Sittah, Sab'ah, Thamaniyah, Tis'ah. Tis'ah. Dia 9, Sittah. Dia macam 6. Sittah. Tapi kalau yang 9 ni Tis'ah. Dia macam mirip-mirip tau. 6 dengan 9 ni. Tapi yang 9 T-I-S. Tis'ah. Kalau yang tadi Sittah. Kalau yang 6. Sittah tu buat macam 6. Macam 6. Sittah. Ya. Sit. S-I-T. Ya. Lepas tu Asyarah. Asyarah tu 10 lah. Okey. Kalau agak-agak ingat tu nanti kita hafal yang 11 sampai 19. Dia yang puluh-puluh samanya 20, 30, 40, 50 itu semua sama cara. Yang mana puluh-puluh sama cara. Ya. Okey. Alhamdulillah. InsyaAllah. Okey. Jika tidak ada apa-apa saya ucapkan selamat hari raya Aidul Adha. Ya, selamat raya Aidul Adha. Mohon maaf ya, terlebih terkurang kita tak tahu umur saya ke umur kita ke, kita tak tahu, betul tak? Kesihatan saya bila sekarang ni terasa dah. Dulu budak-budak rezeki tu saya tahu duit raya je. Kalau budak-budak lah, rezeki tu duit raya je, makan je kan, apa baju baru. Tapi rupanya bila kita dah makin dewasa, rezeki tu sebenarnya kesihatan ya, kesihatan tu badan ya. Kalau ada duit banyak pun, kalau dah tak sihat pun dah tak guna dah, betul tak? Kan? Kan? So jadi ya, mudah-mudahan kita diberi rezeki kesihatan. Kesihatan tu tubuh badan dengan ni pula mental. Pak, sekarang ni orang banyak mental. Badan tak sakit tapi mental pula sakit sekarang kan. Jadi kemudahan kesihatan fizikal kita, kesihatan mental kita dan juga rezeki adalah kelapangan kita. Kalau orang yang sentiasa busy, bukan saya mengata dia sebab hadis tu berbunyi irtanim khamsah qabla khamsah. Rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lain. Antaranya apa? Rebutlah waktu peluang anda sebelum anda jadi busy. Nampak? Rebutlah. Sebab peluang tu belajar. Bila ada peluang belajar ya, kata nanti jadi busy tak sempat belajar. Rebutlah waktu kesihatan. Belajarlah waktu sihat sebelum kita sakit. Nampak? Rebutlah belajarlah ketika ada duit nak belajarlah contohnya. Sebelum kita tak ada tak ada tu semua. So umur lah, rebutlah waktu umur yang macam ni sebelum kita sampai satu umur yang kita tak mampu nak terima. Dia ada dia punya hadis dia. So kita
Tapi jangan rasa gundah gulana. Kalau sibuk kerana kerja, silakan. Tak ada masalah. Anda bekerja. Siapa yang bekerja tu dia wajib bekerja ya. Tapi kalau rasa ada peluang boleh masuk, silakan. Jadi ya, kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Ma'assalamah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Terima kasih Ustazah. Bye. Bye. Allah insya-Allah.